Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini saya nak berkongsi tentang frekuensi dependent AC conductivity yang jadi kita tahu AC conductivity ni dia biasanya kita akan describe dia bergantung pada dua benda, iaitu frekuensi and second will be temperature. So for frequency dependent ni sebenarnya dia also berkait dengan temperature dependent. Uh, Macam mana kita nak apa kepentingan benda ni, sebab kita bila kita dapat maklumat tentang frekuensi and also temperature dependent AC conductivity ni, kita akan tahu dia punya mekanisme macam mana conductivity tu boleh berlaku. So biasanya kita akan cari frekuensi eksponen parameter yang mana boleh certain paper guna S, certain paper guna N. So macam mana benda tu boleh berlaku? Okey. Biasanya kalau ada kita kata ni log AC conductivity and also ni log F frekuensi, biasanya kita akan dapat dua region. Satu region yang mana DC conductivity, satu region adalah AC conductivity. Region yang AC conductivity ni biasanya dia tidak bergantung kepada frekuensi. Sebab tu dia constant je, dia tidak bergantung pada frekuensi. Tapi yang region pada high temperature ni low temperature ni, low frekuensi. Pada low frekuensi ni pada high frekuensi. Okey, pada high frekuensi maka dia akan jadi bergantung kepada AC conductivity itu bergantung kepada frekuensi. So dia macam dia persoalan dia adalah kenapa dia bergantung pada frekuensi. So benda ni telah pun didiscuss oleh beberapa paper lah. Dia daripada Elliot, daripada siapa ni, John Scher, dan also daripada Pollack ni. Dia ada discuss. Cumanya yang menariknya daripada John Scher ni, dia bagi tahu kenapa penting. Sebab apa? Sebab bila dia nak bagi tahu bahawa conductivity ni bukan hanya bersifat sekadar jump of elektron pada satu tempat. Tapi bila dia jump tu, dia akan melibatkan berlakunya polarization and also electric loss. So dia bagi tahu kat sini yang mana ada beberapa kita kata kriteria pada electrical conductivity yang mana dia akan berubah, dia akan changes, dia will affected by alternating field. So it will be from assumption pertama, rotational motion, maksudnya conductivity tu bergantung juga kepada rotational motion of molecular dipoles and also from the translational motion of free electric charge. So pergerakan charge juga akan efek kepada conductivity. So bila macam tu, disebabkan dua benda ni, sebenarnya ada juga yang discuss sebab lain, tapi kita fokus pada paper ni lah. So dia discuss yang mana disebabkan oleh sifat-sifat polarization ni. Okay, sebab kita tahu polarization dia bergantung pada dipole and also from the charges, phase charge polarization and etc. So menyebabkan AC conductivity tu menjadi frekuensi dependent. Okay, so bila macam tu dia suggest seperti mana kita boleh lihat, okay, bila AC conductivity ni dia akan ada beberapa region. Pertama region yang constant macam saya cerita tadi, DC conductivity, dan kedua region yang dependent on frequency. Okay, so ni AC lah. Cumanya dia suggest benda yang kita fikir menarik ni adalah dia suggest ada dua juga region pada frequency dependent ni. Nampak dia satu region ni, satu region macam ni. So sekarang ni kita nak study macam mana kita nak cari frekuensi eksponen ni, value N. Okay, so kita padam dulu. Kita pergi kepada dia punya basic equation dia. Basic equation dia adalah, okay, ni conductivity in term of frequency equal to conductivity of DC plus conductivity of AC. Macam kita cerita tadi ada dua region. DC is
independent by the frequency. So kita omit, kita ambil AC. Okay. And then AC ni dia describe as AWS. Sorry, S atas exponent. Okay. So bila macam ni, ni adalah W ni adalah frekuensi, A adalah constant and S adalah frekuensi exponent tu. Okay. So macam mana kita nak cari S ni, frekuensi exponent ni? Dia ada certain kata S, ada certain kata N lah. Kita ambil S lah. Macam mana kita nak cari S ni? So kita kena buat log. So log DC conductivity, AC conductivity in term of frequency, log AWS. So kita tahu A darab dengan W boleh jadi tambah kalau log. So it will be log WS plus log A. So A will be an intercept lah. Ia adalah intercept. Okay, this is log W. So S ni bawa ke depan je. So it will be S log W log conductivity W equal to S log W. So daripada situ kita cuma buat graf log DC conductivity log W log frekuensi. So daripada sini kita buat slope, kita buat dia punya graf and then cari nilai slope dia berapa. Sebab dia adalah bersamaan juga dengan, kalau perasan, dia equal to Y mx plus C. So M ni kita nak dapat ni S. Okay. Dia ada beberapa description. Okay. Satu Jones-Chur dia describe juga. Yang ada dua. Tapi kita ambil senang satu je lah. Kita tengok pada result nanti kita macam mana. Okay. Kalau yang ni Elliot dia describe tak selesai satu je. Dia describe dia tak. Dia setiap orang dia ada cara dia nak interpret. Tapi yang menariknya Elliot ni dia describe bahawa kalau nilai dia satu, maka dia tidak memerlukan kepada temperature. Maksudnya dengan increasing frequency dia dah boleh terus conductivity tu menaik. So ni dia describe sebagai macam kita kata need very small activation energy. Okay, dipanggil linear lah. Dia ada satu lagi, super linear. Super linear ni maksudnya dia nak cerita macam kira conductivity tu very super lah. So maksudnya dia nilai dia dalam 1 hingga 1.5 lah. So nak menunjukkan dengan increasing frequency dia tidak memerlukan sangat temperature, dia boleh terus naik dia punya conductivity. Dan ada satu lagi dia panggil sebagai sublinear, di bawah linear ni. So it is around 0.5 hingga 0. Ni yang biasa lah. Ni yang biasa yang kita kata maksudnya memerlukan kepada temperature. Yang kita study correlated barrier hopping ke ataupun small polaron hopping yang memerlukan ataupun ion hopping sendiri memerlukan pada temperature yang banyak. Okay. So daripada sini kita boleh tahulah model apa daripada frequency exponent kita boleh tahu satu, behavior dia memerlukan temperature yang tinggi tak for activation energy, ataupun dia tak memerlukan pada activation temperature yang tinggi untuk activation energy sebab dia very high dependent on frequency tapi low dependent pada temperature yang super linear. Okay. So kita nak test sekarang ni. So saya tunjuk saya punya data yang ada log F. Saya dah buat dah dalam log. Kalau log tu buat dalam Excel je. Okay. So ambil ada AC DC ni. Okay, buat log terus lah. Nampak ada log senang je. Okay, so daripada log ni kita kita plot data. Okay, nampak data. Okay, so ni data saya. Ni tak cantik. Dia jatuh ni. Okay. So macam mana kita nak cari frequency exponent? So macam kita cerita tadi, kita buat linear fit je lah. So pergi pada gadget, quick fit, linear. Okay, menariknya kalau pakai origin ni kita boleh tentukan area dia. Dia kalau dalam seperti mana dikatakan oleh Elliot tadi, kita tengok Elliot rasanya cerita. Frequency dependent ni area from 1 to 10 GHz. So kalau macam saya daripada 1 lah patutnya. Okay, anggaplah kat sini 1 kan. So kita terus boleh dapat dia punya data dia. Okay. So boleh dapat data dia lah dengan senang.
Tapi dia bergantung juga kepada interpretation kita. Sebab apa? Sebab ada satu lagi orang, siapa nama tadi? John Searle tu dia describe ada dua region kan. So bergantung pada kita untuk kita decide frekuensi eksponen tu. Kalau macam ni lebih linear. Yang tadi tu macam tak linear sebab dia macam keluar. Ni lebih linear dan dapat dia punya nilai. So nilai dia 0.3677. Okay. So 0.3677 ni tak sampai lebih 0.5 dan tak sampai pun lebih 1. So maksudnya bila kita kata 0.36, so dia adalah kita kata sublinear lah, seperti mana diceritakan oleh Elliot di sini. Mana saya cerita Okay, ni type 1, high T, low frequency. Maksudnya dia memerlukan pada high temperature. So kat sini maksudnya kita punya model adalah model hopping yang memerlukan activation energy yang banyak. Sebab apa? Sebab dia tak frekuensi yang penambahan frekuensi tidak membantu dia sangat. Okay, so boleh further lah untuk lebih tahu. Okay, rasanya ni Coulomb interaction. Mungkin correlated barrier hopping kot saya tak further lagi tengok. Tapi cara nak cari ni macam tu lah, frekuensi eksponen. So boleh discover. Terima kasih.